Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salat ridha warda an ashabi ridha ridha. Tan Sri Pengurus Tetap, Timbalan Pengurus Tetap, sahabat saya Timbalan Presiden, Naib Presiden, Presiden MCA, Presiden MSC, Timbalan Presiden PBRS, Presiden PAS dan timbalannya, pengurusi Jemaah Penasihat UMNO, pengurusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional, Ketua Wanita, Ketua Pemuda dan Ketua Puteri bersama-sama dengan staf kepimpinannya, Setiausaha Agung, Menteri Agung, Ketua Perangan, rakan-rakan saya, ahli-ahli Majlis Tinggi, Barisan Kepimpinan Parti-Parti Komponen Barisan Nasional, parti-parti bersekutu dalam Barisan Nasional atau Friends of BN, sidang perwakilan yang dihormati sama ada berada di dalam dan di luar Dewan, para perwakilan secara maya di bahagian-bahagian di seluruh negara. Saya mengucapkan terima kasih dan mengikuti siaran ini. Tepukan gemuruh untuk yang berada di bahagian-bahagian. Sidang perwakilan, izinkan saya merafakkan kesyukuran di saat kita menghadapi pelbagai kesukaran dengan kehadiran pandemik COVID-19. Namun, kita masih dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita bersama dalam kelangsungan mengadakan Perhimpunan Agung UMNO 2020 ini. Walaupun tidak semuanya secara bersemuka, namun ia dapat disertai secara maya dalam dinamika dunia tanpa sepadan. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh Setiausaha Agung sebentar tadi, bahawa perhimpunan hari ini memenuhi semua kehendak dalam pelbagai parti, ROS, SOP MKN, malah perhimpunan kali ini juga telah mendapat permit polis. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada wanita, pemuda dan puteri yang telah berjaya melaksanakan persidangan tahunan masing-masing semalam. Saya juga menghayati bait-bait ucapan peresmian oleh Timbalan Presiden, termasuk ada gajah besar masuk ke hutan, ranting pun tidak patah. Timbalan Presiden, saya ingin ucapkan terima kasih kerana menyeru seluruh jajaran kepimpinan dan ahli-ahli UMNO untuk mengukuhkan ukhuwah perpaduan untuk kembali melayarkan bahtera UMNO. Begitu juga saya cukup menghayati ucapan Ketua Wanita, Ketua Pemuda, Ketua Puteri serta pandangan-pandangan daripada jurucakap dari negeri-negeri yang telah membahaskan usul-usul semalam. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka semua. Bak kata pujangga, jurucakap dan ketua-ketua sayap menyebutkan layarnya jangan begah, tiangnya jangan patah, dindingnya jangan rebah, biarpun pendayungnya ada yang berubah, bahtera UMNO ini terus berlayar megah. Sidang perwakilan, dalam kesempatan saya melihat perwakilan di hadapan dan secara maya, saya ingin mengucapkan syabas sekali lagi pada wanita, pemuda dan puteri dalam menyahut seruan hati nurani rakyat yang terkesan oleh penularan virus corona ini.
Usaha mewujudkan program sanitasi dan khidmat guaman percuma kepada mereka yang menghadapi kompaun RM10,000 pasti membebankan rakyat. Mereka juga membantu mangsa banjir di seluruh negara. Tahniah, sabar dan terima kasih. Sidang Perwakilan, sejak UMNO ditubuhkan pada tahun 1946, perjuangan UMNO tetap sama, iaitu untuk membela rakyat. UMNO sangat prihatin dengan realiti kehidupan rakyat. UMNO meletakkan hatinya dalam diri setiap rakyat. Kita tahu rakyat amat terkesan dengan pandemik yang sedang kita alami. Lebih 800,000 telah hilang pekerjaan. Realitinya dahulu ada yang memandu kapal terbang, tetapi kini hanya memandu e-hailing. Dan ada juga yang menjadi penghantar makanan. Malah ada yang terpaksa membuka gerai dan payung menjaja di tepi jalan, tetapi tetap dengan uniformnya. Semua ini demi kelangsungan kehidupan. Lebih memberatkan lagi, rakyat dibebankan dengan kenaikan harga minyak, disusuli pula kenaikan harga barangan keperluan tanpa kawalan. Dalam situasi rakyat semakin susah, mereka dihimpit pula dengan pelbagai penguasaan undang-undang yang terlalu menekan. Kita amat simpati dengan kes seorang remaja di Batu Berendam, Melaka yang pergi ke kedai runcit dan dikenakan kompaun RM10,000. Beliau hanya pergi untuk bertanya tentang ubat bagi ibunya yang sedang sakit. Begitu juga dengan kenaikan bil elektrik yang melambung kerana penggunaan penapis air, pati sejuk dan penghawi dingin sewaktu musim PKP. Dan kita semua menuntut, terutamanya dari pengurusi TNB yang ada di pentas ini, beri rebate elektrik kepada semua pengguna. Kita juga dimaklumkan tentang adanya motosikal disita kerana exhaust yang diubah suai. Janganlah sampai disita. Bagaimana mereka ingin meneruskan survival kehidupan sedangkan itulah satu-satunya kenderaan yang mereka ada untuk mencari rezeki. Apakah kita sudah buta hati dan kejam membiarkan kehidupan rakyat terus-menerus terbeban? Rakyat kecewa dan mereka terus merana. UMNO membawa suara hati rakyat. UMNO konsisten memainkan peranan semak dan imbang, check and balance. Keperitan rakyat adalah keperitan kita semua. Ibarat cubit peha kiri, peha kanan terasa juga. Kerana itulah UMNO tidak henti-henti memperjuangkan pemberian moratorium tanpa syarat dan pengeluaran wang KWSP sekaligus berjumlah maksimum RM10,000. Namun ia masih belum ditunaikan sepenuhnya. Pakej bantuan yang dijanjikan pun diberikan separuh masa dan tidak menyeluruh. Sidang Perwakilan, baru-baru ini Mahkamah Tinggi telah membuat keputusan mengenai kebenaran penggunaan kalimah Allah oleh orang yang membaca kitab suci mereka. Keputusan tersebut amat menyentuh perasaan umat Islam di negara ini. Namun pada hemat saya, keputusan Mahkamah Persekutuan di dalam kes ini memberi implikasi jauh menghiris kita. Keputusan tersebut berpotensi untuk membatalkan banyak lagi peruntukan jenayah syariah yang ada kini. Malah, mungkin ia boleh melumpuhkan sistem undang-undang jenayah syariah di Malaysia. Keputusan ini juga boleh menggugat kuasa negeri-negeri, terutamanya dulu yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, untuk menggubal dan menguatkuasakan enakmen jenayah syariah di negeri masing-masing.
Pada pandangan UMNO, keputusan mahkamah ini adalah satu keputusan mahkamah yang muktamad yang akan menyentuh perlembagaan negara kita. Mungkin kita perlu pindah perlembagaan apabila kita bersama rakan-rakan yang lain dapat lebih 2/3 majoriti di parlimen kelak supaya undang-undang syariah Islam lebih kukuh dalam sistem perundangan negara kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu pertahankan kalimah Allah dan juga pindahan perlembagaan untuk mempertahankan sistem undang-undang jenayah syariah ini. UMNO secara tradisinya adalah tempat rakyat untuk mengadu. UMNO is for the rakyat to seek solace. Inilah DNA UMNO. UMNO ini sebuah parti keramat. Malangnya ia dijatuhkan melalui fitnah. Akhirnya kerajaan yang dibina oleh pemfitnah itu terjatuh juga dengan sendirinya. Maruah UMNO cuba dibeli. UMNO ditekan untuk dibubarkan. Tetapi saya menolak semua tawaran yang diberikan. UMNO tidak akan menukar tuan. Tuan UMNO adalah ahli-ahli UMNO dan rakyat keseluruhannya. Saya selaku Presiden UMNO memilih jalan sukar. Namun saya tidak akan pernah tunduk dengan sebarang ugutan dan semua pertuduhan. Juga rakan-rakan lain yang berkaitan. Tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya saya tidak kesorangan. Timbalan Presiden juga tidak kesorangan. Naik-naik Presiden pasti juga tidak kesorangan. Sama-sama dengan ketua-ketua saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepimpinan UMNO, sama ada di peringkat akar umbi, rakan-rakan di bahagian-bahagian negeri-negeri dan lebih-lebih lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada dukungan sepenuhnya rakan-rakan daripada majlis tertinggi UMNO. Terima kasih kepada mereka. UMNO tetap tegas dengan pendiriannya. Kita tidak akan terpengaruh dengan pujuk rayu kluster Apit, Lempang, Cencang, Galang untuk merubah keputusan yang telah kita buat. Apit, Lempang ini sehingga malam tadi masih lagi merayau-rayau. Apit Lempang dengan kuncu-kuncunya masih menjadi makhluk-makhluk perosak kepada parti. Apit Lempang, cukuplah. Kalau rasa-rasa nak jadi pemimpin, nak jadi ahli, taat kepada peraturan dan keputusan parti. Betul? Para perwakilan, Majlis tertinggi telah membuat syarat khas pada 12 Mac tahun lepas lagi. Saya ingin menjelaskan bahawa kita bersetuju untuk ahli-ahli parlimen UMNO dan tentunya dukungan ahli-ahli parlimen BN untuk memberikan sokongan secara on block kepada pembentukan baru selepas pembentukan kerajaan baru selepas keruntuhan kerajaan yang lalu, sebelum kerajaan sekarang ini. Selepas itu sewajarnya lah setiap keputusan yang hendak dibuat perlu dirujuk kepada parti, bukan dilakukan secara nafsi dan individu. Bak kata bidalan, jika berkeluarga ada induknya.
Jika berjemaah, ada imamnya. Jika berparti, ada nahodanya. Begitu juga dalam isu kerjasama dengan bersatu. Perlu saya tegaskan keputusan Majlis Tertinggi daripada awal pembentukan kerajaan dalam Perikatan Nasional ada tempoh jeda waktunya. Ini adalah keputusan besar parti. Kita tidak boleh berganjak. Walau ada orang yang mengatakan saya menggunakan kuasa veto bila membuat keputusan Majlis Tertinggi, itu hanya satu tuduhan melulu. Perlembagaan UMNO tidak ada peruntukan untuk kuasa veto. Semua keputusan yang dibuat adalah secara jama'i atau kolektif. Ini adalah keputusan Majlis Tertinggi. Apa yang telah diputuskan adalah muktamad. Kalau ada di kalangan yang di atas pentas ini atau yang berada di luar menyanggah keputusan yang telah dibuat oleh Majlis Tinggi dan insya-Allah akan dibentangkan dalam usul bila perbahasan yang akan dimulakan sebentar lagi, jika mereka menyanggah keputusan parti, saya serahkan kepada perwakilan untuk mengambil tindakan pada orang yang berkenaan. Sebenarnya tuntutan UMNO secara jelas. Tuntutan UMNO sebaik saja runtuhnya kerajaan PH. Ahli-ahli Parlimen UMNO dan BN mahu PRU diadakan untuk mengembalikan mandat kepada rakyat. Bagaimanapun takdir Allah telah menentukan bahawa semua rakyat di negara ini telah dilemparkan dengan ketakutan terhadap penularan pandemik COVID-19. Bukan saja melanda negara kita tetapi di seluruh dunia, dan tentunya dia menghalang apa yang sepatutnya yang telah kita cadangkan. Sehubungan dengan itu, apabila keruntuhan kerajaan PH yang lalu secara sendiri, kita dengan hufnuzon, dengan berbaik sangka telah bersetuju bahawa jawatan Perdana Menteri diberikan kepada seorang pemimpin kepada parti yang bilangan ahli parlimennya paling kecil. Dengan syarat ketika itu, Majlis Tinggi telah memutuskan parlimen hendaklah dibubarkan pada bulan Januari 2021 dan PRU hendaklah diadakan selewat-lewatnya pada suku pertama tahun 2021, iaitu pada bulan Mac ini. Itu keputusannya telah kita buat. Agak mengherankan PRU yang sepatutnya diadakan sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat berubah kepada proklamasi darurat. Proklamasi darurat dibuat atas alasan untuk memerangi COVID-19. Sedangkan kita semua tahu hasrat sebenar tidak perlu disembunyikan kerana ada udang di sebalik batu. Ahli-ahli UMNO dan kita semua rakyat menjunjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu atas titah menolak cadangan proklamasi darurat apabila pertama kali dipersembahkan kepada baginda-baginda. Keperhatian duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu yang sentiasa mencebar duli bermuasyarah untuk menentukan tindakan terbaik bagi masa depan rakyat dan negara amat UMNO dan rakyat sanjungi. UMNO turut menjunjung taat setia kepada titah proklamasi darurat oleh ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dan keputusan Jemaah Menteri. Dan kita juga menjunjung kasih atas titah perkenan tuanku untuk Parlimen bersidang. Namun, ada yang lebih sudu dari kuah.
Mereka memberi pelbagai alasan supaya persidangan parlimen tidak diadakan. Sedangkan parlimen itu teras demokrasi negara. Rakyat amat berharap dengan adanya vaksinasi yang sedang dilaksanakan, parlimen harus bersidang dan PRU jangan ditangguhkan. Malah timbalan speaker yang berada di sini yang lebih jantan daripada jantan. Keberaniannya. Kalau parlimen tidak boleh bersidang, pasar malam boleh dibuka, mall boleh dibuka, tempat lain boleh dibuka, sekolah boleh dibuka. Cara sinis bila mencadangkan, kalau parlimen sangat-sangat bahaya, kita boleh bersidang di sekolah. Sidang perwakilan. Oleh kerana itu, saya dan sidang perwakilan tentu memahami bahawa realiti politik hari ini memerlukan UMNO melakukan penjajahan politik baru untuk meneruskan matlamat penubuhannya. Semalam timbalan Presiden menyebut tentang political correctness, pembetulan politik. Apapun istilah yang akan digunakan, kewajaran dan kematangan saf kepimpinan UMNO untuk menolak kerjasama dengan Bersatu adalah muktamad. Dan kita akan lakukan keabsahannya dalam perhimpunan agung kali ini, dan kita minta perwakilan dalam Dewan dan luar Dewan bersama bersetuju. Sebab apa kita mengambil tindakan itu? Kerana ketidakjujuran dan muslihat politik yang dilakukan oleh mereka terhadap kita. Ingin saya tegaskan, buat kesekian kalinya, dukungan kita terhadap pembentukan kerajaan perikatan nasional, saya ulangi, dukungan kita terhadap pembentukan kerajaan perikatan nasional adalah demi rakyat. Kerana sebelum ini, parti sebelum itu, PH, menzalimi rakyat. Mereka gagal melaksanakan manifesto yang akhirnya mereka akui ia bukan kitab suci. Malah janji 100 hari pertama pun semuanya ke laut. UMNO juga berpendirian tidak pernah dan tidak akan mendukung gabungan politik dalam perikatan nasional. Kita tidak akan masuk perikatan nasional sebagai parti. Sidang perwakilan, keputusan itu adalah muktamad dan harus diletakkan noktah. Ketetapan ini bukan hanya dari majlis tertinggi, tetapi ia lahir dari suara akar umbi yang diwakili oleh tuan-tuan dan puan-puan semua. Mereka itu berniat jahat untuk menghapuskan dan menggantikan UMNO, betul? Kita tidak akan pernah bersekongkol mana-mana yang mahu menikam kita. Kita harus letakkan bahawa UMNO menjadi keutamaan kepada kita semua. Jauh lebih besar daripada itu, rakyat dan negara sedang dibawa menuju kehancuran. Rasulullah pernah menyebut, tidak boleh dimudaratkan dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Ini hadis sahih. Dalam arti kata lain, sudahlah parti kita dimudaratkan, jangan pula rakyat dan negara ini turut dimudaratkan. Maka ijtihad atau reasoning kita memutuskan hubungan dengan mereka adalah selari dengan tuntutan kaedah fiqh yang bersandarkan kepada mafhum hadis tersebut.
Kita sedar, malah semua ahli UMNO sedar bahawa Bersatu tidak mendapat dukungan rakyat sepenuhnya. Dan tidak mempunyai sokongan akar umbi pun. Namun hasrat ular lidi untuk menelan ular sawa terus dipergiatkan tanpa henti. Termasuklah muslihat politik ketika kita menghadapi pilihan raya negeri Sabah. Waspadalah. Muslihat mereka tidak akan terhenti selagi UMNO tidak hancur. Penolakan akar umbi telah pun diterjemahkan melalui usul yang diluruskan di 124 persidangan perwakilan UMNO bahagian-bahagian. Malah kaji selidik daripada 147 daripada 191 ketua-ketua UMNO bahagian turut bersetuju menolak kerjasama tersebut. Anehnya, ada pula gerakan yang kemudiannya disusun untuk mengubah keputusan besar parti. Kita tahu siapa mereka. Sekilas ikan di air, kita tahu jantan betinanya. Sidang perwakilan, saya tidak mahu memanaskan suasana. Tapi saya tahu para perwakilan yang berada di dewan ini dan di dewan-dewan yang berhampiran sebelah menyebelah serta perwakilan di seluruh negara 190 bahagian yang sedang melihat persidangan kita bersetuju bahawa ini adalah keputusan besar parti. Rakyat perlu sentiasa disejahterakan. Sejahtera daripada ancaman luar dan dalam. Sejahtera daripada ancaman dari semua sudut. Dari segi kesihatan, ekonomi dan politik. Sesungguhnya kerajaan bertanggungjawab memastikan rakyat berasa aman. Sejahtera, cukup makan pakai, boleh belajar dan ada tempat tinggal. Kestabilan mula tergugat apabila Pakatan Harapan menyerang UMNO dan Barisan Nasional. Bukan saja dari sudut politik biasa tetapi dari segenap penjuru. Media baru dipergunakan untuk menabur lada di bibir pendiam dan menitik cuka di luka perbezaan. Akhirnya mereka berjaya menjadi juara fitnah dan membina persepsi kotor untuk dipilih menjadi pemerintah yang berpijak di lantai penuh dusta. Pembohongan tidak mampu menjadikan mereka pemimpin dan pemerintah berwibawa. Alhamdulillah, rakyat cepat sedar dan ramai sedang menunggu bilakah PRU 15 untuk menghukum pendusta yang membohongi mereka. Kita tak tahu bila PRU 15. Pada pandangan kita, mungkin hingga 2023. Kerana mereka telah cukup bilangan ahli-ahli parlimennya. Kita mesti lakukan sesuatu. Saya serahkan pada perwakilan untuk membuat sesuatu keputusan besar. Inilah Dewan Keramat untuk para perwakilan membuat keputusan sama di kita dan secara maya. Sesungguhnya ubat kepada politik semasa ini adalah kestabilan. Kestabilan Malaysia adalah kejayaan besar UMNO. Kita harus mengakui bahawa kestabilan politik merupakan kunci kepada kejayaan negara. Ia bukan hanya dalam bidang keselamatan, malah dalam bidang ekonomi dan sosial. UMNO melalui Parti Perikatan dahulu dan Barisan Nasional sekarang telah mentadbir negara ini selama lebih 63 tahun. Pada zaman itu rakyat dapat mengecapi kestabilan. Hari ini kestabilan itu sudah tergugat. Semestinya kita semua perlu menghargai kestabilan. Ia mesti bermula dari sini. UMNO stabil, insya-Allah kerajaan stabil dan negara stabil. Untuk itu, kita berterima kasih kepada Presiden dan Timbalan Presiden PAS yang bersama dengan kita dalam perhimpunan hari ini.
Saya ingin menjelaskan jalinan politik antara UMNO dan PAS berpaksikan kepada roh penyatuan ummah. Ia telah dijelmakan dengan iringan deraian air mata, bukan saja di kalangan ahli-ahli kedua-dua parti, bersama doa, harapan dan restu rakyat keseluruhannya. Dewan Merdeka ini menyaksikan penyatuan ummah dimeteraikan. Bayangkanlah 6 dekad lamanya kita bersengketa, akhirnya kita dapat bertentang mata, sehingga mewujudkan piagam dan perjanjian persefahaman yang kita tanda tangani pada 14 September 2019. Jangan kita lupa, dengan permuafakatan ini kita telah menang 7 pilihan raya kecil, 7-0 keputusan. Namun janganlah dengan kemenangan-kemenangan itu sebagai satu lontaran signal, dan setelah kita menyertai kerajaan yang ada, janganlah UMNO dan rakan-rakan kongsinya tiba-tiba pendirian politik kita mula berubah. Ingin saya tegaskan, UMNO menyokong pembentukan sebuah kerajaan yang kemudiannya dinamakan Kerajaan Perikatan Nasional hanyalah sementara saja. Jangan ada di kalangan kita yang bertindak membuat keabsahan menyertai parti gabungan, tetapi UMNO mengambil keputusan dan keputusan itu diutamakan. Kita tidak akan pernah menyertai gagasan parti politik Perikatan Nasional. Noktah. Malah di dalam mesyuarat muafakat nasional, wakil kita diketuai oleh Timbalan Presiden dan wakil PAS diketuai oleh Timbalan Presiden PAS, kita telah membuat keputusan untuk tidak tergesa-gesa menyertai mana-mana gabungan parti politik lain. UMNO berpendirian bahawa kedua-dua kaki UMNO tetap dan akan tetap berpijak di bumi yang sama. Kita hanya mempunyai dua kaki berpijak di tapak yang sama, dan kita tidak akan letakkan kaki di tapak-tapak yang lain. Itulah pendirian UMNO, kerana politik UMNO tidak akan seperti lalang ditiup angin. Piagam Muafakat Nasional yang termeterai sebenarnya belum sampai ke penghujungnya. Tok Mat, Tok Tuan Ibrahim, kita belum terlambat untuk kembali ke pangkal jalan. Kaki kita mesti berpijak di tapak yang sama, itu syarat nombor 1. Ingat, saya ingatkan diri saya dan ingatkan kepimpinan UMNO. Tapak yang berbeza tidak menjanjikan sebarang keberuntungan. Walaupun keberuntungan itu dijangka untuk menambah kursi. Yang penting, kejujuran dan keikhlasan sebagai rakan politik dalam muafakat nasional. Kita yakin permuafakatan ini mendapat sokongan padu dalam kancah politik negara dan membuka ruang kepada UMNO dan BN kembali merajuk negara. Kita ada Presiden MCA, kita ada Presiden MSC, kita ada
Timbalan Presiden PBRS, kita bersetuju untuk memperkukuhkan muafakat nasional dengan syarat kita sama-sama jujur dan ikhlas. UMNO sebagai rakan kongsi politik akan terus jujur untuk menterjemahkan piagam dan perjanjian persefahaman yang telah kita tangani. Yakinlah muafakat nasional yang teguh mampu menjelmakan kekuatan politik untuk kita semua. Sesungguhnya muafakat nasional inilah merupakan langkah dinamik ke arah reset politik di negara ini. Inilah yang ramai salah tafsir bila saya menyebut jajaran politik baru. Ramai orang salah tafsir, terutama orang yang menjadi penganalisis. Sidang perwakilan, mari bersama-sama dengan saya. Bersama dengan saya untuk mengimbau sejarah penubuhan Barisan Nasional pada tahun 1974. Selepas berlakunya tragedi kemusnahan perbudakan kaum yang menjadi detik hitam pada tahun 1969 di negara kita. Ia mengakibatkan kestabilan dan keharmonian yang dibina sejak merdeka berkecai di tengah jalan. Sesungguhnya penubuhan Barisan Nasional itulah riset politik, jajaran politik yang pertama. Maka situasi yang menuntut riset politik sebegini pernah dialami dalam menangani krisis politik di Sabah dengan penubuhan UMNO Sabah menggantikan USNO pada tahun 1991. Kita mengucapkan tahniah kepada UMNO Sabah yang baru-baru ini merayakan perayaan 30 tahun UMNO Sabah. Tepukan tidak cukup kuat untuk memberikan penghargaan kepada UMNO Sabah. Sidang perwakilan kita perlu hayati landscape politik negara ini yang sangat dinamik. Selepas PRU ke-14 kita lihat perubahan kerajaan negeri di Johor. Tepukan untuk Johor. Perubahan juga berlaku di negeri Melaka. Tepukan untuk Melaka. Perubahan berlaku di negeri saya, negeri Perak. Dan perubahan berlaku di Sabah. Walaupun kita nombor 1, tetapi sementara waktu ini kita berada di kedudukan nombor 2, tetapi insya-Allah kita akan berada di sana nanti. Sekali lagi tepukan untuk rakan-rakan kita dari Sabah. Kerana negeri di bawah Bayu ini, setakat ini cuma mempunyai pemimpin kedua di negeri itu. Inilah riset politik. Inilah riset politik yang saya maksudkan. Oleh yang demikian, bila riset politik ini yang telah berlaku dan sedang kita alami tidak mustahil untuk kita teruskan. Sesungguhnya ingin saya nyatakan bahawa tindakan riset politik tersebut ada kaitan dengan kestabilan dan keharmonian rakyat. Jika dahulu negara tidak stabil kerana menghadapi rusuhan kaum, pada kali ini, meskipun tidak ada pergaduhan kaum, ketidakstabilan politik menyebabkan negara terjebak ke kancah kejatuhan ekonomi. Apa yang telah kita bina selama ini hancur lebur. Adakah sesuatu yang mustahil untuk UMNO dan rakan-rakan kongsi politiknya membina political reset yang telah saya lontarkan tadi yang akan mewarnai landscape politik baru di negara ini? Biarpun tanpa perundingan dengan mana-mana pihak setakat ini, saya dapat merasai impian rakyat yang amat mengharapkan kewujudan sebuah unity government demi kestabilan politik negara. UMNO sangat terbuka untuk melakukannya selepas PRU ke-15 nanti.
Tidak ada sesiapa yang dapat menghalang post elektoral atau selepas atau pasca PR15 kita terbuka berunding dengan mana-mana parti dan siapa saja untuk kita membentuk kerajaan. Namun terlebih dahulu UMNO wajib terus direlevankan dan mendominasi politik tanah air. Justru kita perlu dominan, barulah kita relevan. Untuk itu kepimpinan UMNO di peringkat pusat dan akar umbi, kita harus berlapang dada dan berfikiran terbuka untuk menghadapi reset politik ini selepas PR15. Bukan sekarang. UMNO harus kembali kepada fitrah asalnya. UMNO memimpin, bukan dipimpin. Tidak bermaksud untuk riak. Jauh daripada ujub dan takabur. UMNO memerintah, bukan untuk diperintah. UMNO harus berdiri tegah. UMNO harus berdiri megah memperkasakan barisan nasional bersama-sama dengan rakan-rakan yang lainnya. UMNO ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan Komponen Barisan Nasional. MCA, tepukan untuk mereka. Dan MIC yang setia berteguh bersama UMNO sejak 65 tahun yang lalu. Dan kini kita ada rakan Nefas Sabah yang tidak goyah, tetap bersama dengan Barisan Nasional PBRS. Kita mengharungi susah dan senang, jatuh dan bangun bersama. Sahabat sejati adalah mereka yang sanggup berada di sisimu ketika kamu memerlukan sokongan, walaupun saat itu mereka sepatutnya berada di tempat lain yang lebih menyeronokkan. Tetapi mereka sanggup bersama dengan UMNO untuk memperkukuhkan barisan nasional. Saya juga ingin menyentuh mengenai soal ekonomi. Sidang perwakilan sekalian. Sedarlah ekonomi negara kita amat tenat sekarang ini. Kita sedang berada di ambang kemunduran. Poket rakyat semakin nipis. Kedai pajak gadai, panjang berbaris. Wang yang disimpan kian habis. Ramai yang sedih dan ramai juga yang menangis. Tetapi ada pula kluster kayangan yang sanggup berhabis. Mereka langsung tidak menjiwai hati rakyat yang terhiris. Malaysia semakin ketinggalan. Laporan Bank Dunia yang menyatakan kita di belakang. Di belakang sangat di kalangan negara-negara ASEAN dari segi pelaburan dan pembangunan. Laporan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, mendedahkan pelaburan asing atau FDR, Foreign Direct Investment ke Malaysia telah jatuh sebanyak 56% pada tahun 2020. Manakala laporan United Nations Conference on Trade and Development menyatakan kadar penurunan pelaburan asing ke Malaysia adalah sebanyak 68%, paling curut di rantau ini. Ucap syabas tahniah kepada Kerajaan Perikatan Nasional atas statistik dan peratusan yang tinggi ini. Berbanding sebelum PRU ke-14 di bawah kepimpinan bosku, Malaysia merupakan negara yang mencatat kadar pertumbuhan ekonomi tertinggi serta menerima pelaburan asing terbesar di rantau Asia. Tak cukup setakat laungan kalau kita tidak berdiri dan memberikan tepukan pada beliau. Malu apa bosku?
Dalam perwakilan sekarang kita menjadi negara yang ketinggalan. Negara jiran menerima limpahan pelaburan walaupun mereka juga turut dilanda COVID-19. Untuk itu, bagi menjadi kerajaan semula, UMNO dan Barisan Nasional perlu mengemukakan tawaran baru atau New Deal yang boleh mengembalikan hak-hak rakyat yang telah hilang. UMNO perlu kembali dengan satu model ekonomi baru yang berteraskan ekonomi patriotisme, yang bermatlamat memberi keadilan ekonomi kepada seluruh rakyat di samping membina negara yang stabil. Agenda ekonomi bersepadu Barisan Nasional yang tergendala apabila kerajaan bertukar tangan pada PRU ke-14 hendaklah dikembalikan. Ekonomi patriotisme hendaklah dijadikan asas kepada kerangka model ekonomi bagi pemerkasaan pembangunan negara pasca pandemik COVID-19. Inilah manifesto antaranya. The New Deal dalam bidang ekonomi. Dan manifesto ini telah siap rangkanya dan kita akan bentangkan pada rakan-rakan Barisan Nasional ketika Dewan Tertinggi Barisan Nasional diadakan nanti. InsyaAllah. Sidang perwakilan memahami realiti politik semasa. Barisan Nasional seharusnya bersiap siaga. BN, sebagaimana yang saya sebutkan, dan ingin saya berkongsi, telah memutuskan dalam mesyuarat tertinggi, Dewan Tertinggi Barisan Nasional, kita akan bertanding solo atas jenama Barisan Nasional dan lambang Dacik. Kita bukan riak, bukan takabur. Kita akan bertanding bersendirian dengan lambang Barisan Nasional. Biar saya jelaskan once and for all untuk UMNO menjadi dominan bersama-sama BN semula. Satu, kita mesti menang kursi terbanyak. Kedua, BN perlu menentukan parti mana yang benar-benar elok dan jujur untuk kita membentuk kerajaan bersama nanti. Kita harus dominan. Dominan bukan bermaksud kita angkuh. Ini disebut oleh timbalan Presiden semalam. UMNO adalah parti terbesar bangsa Melayu. UMNO adalah parti terbesar di negara ini. Apabila UMNO tidak menjadi tonggak kepimpinan negara ini, rakyat tidak lagi mengecapi kestabilan. Selama 22 bulan, rakyat merana. Raja-raja Melayu dihina. Kepentingan Melayu diketepikan. Islam dicabar. Bahasa kebangsaan diremehkan. Aset-aset negara dilelong. Termasuk aset-aset tabung haji. Tuan-tuan dan perempuan, kita bukan ego. Kita bukan angkuh. Kita juga tidak naif. Kita bukan juga anak kecil yang boleh diperlakukan sembarangan. Kita menolak pembelot dan pengkhianat. Kita tidak mahu makhluk perosak yang memusnahkan parti. Pengundi dan rakyat telah dikhianati. Jawatan dan habuan atau ghanimah ditukar dengan maruah diri. Apakah budaya ini menjadi amalan yang akan diwarisi? Sedarah politik ini ditentukan oleh kluster rakyat. Bukan kluster gila kuasa. Bukan kluster broker. Bukan kluster oportunis. Atau kluster lompat pagar. Atau kluster lompatun. Dan katakun. Itu tidak ada istilah dalam Dewan Bahasa. Bukalah minda. Dan berfikirlah 2-3 tapak ke hadapan demi masa depan anak cucu kita. Ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menguji kita. Sama ada sedar atau tidak, Allah menguji kita dengan segala kepayahan selama 22 bulan. Mereka memerintah. Allah menguji kita dengan kekuasaan dan kesenangan.
Apabila kita menjadi sebahagian daripada kerajaan sekarang, kita hanya melukut di tepi gantang. Namun, kita mudah tewas kepada ujian kekuasaan dan kesenangan berbanding dengan ujian kepayahan. Ingat itu. Rakan-rakan saya yang jadi menteri, timbalan menteri, pengurusi JLC, jaga amanah UMNO baik-baik di dalam kerajaannya. Jangan gunakan istilah ada seorang sahabat kita di dalam kerajaan yang dahulu. Jangan ambil kesempatan. Ambil mana-mana yang sempat. Saya beritahu kawan-kawan, jangan pakai pepatah itu. Jaga imej UMNO, jaga imej Barisan Nasional supaya rakyat mendukung kita semula. Sebab rakyat memerhatikan kita. UMNO hari ini diasak dari luar dan tidak kurang dari dalam. Sesungguhnya UMNO tidak boleh untuk dilihat tercela. Sesungguhnya UMNO juga tidak boleh untuk tidak berpadu. Perpaduan merupakan asas kepada keteguhan semua organisasi politik dan UMNO tidak terkecuali dan wajib merapatkan saf di kalangan pimpinannya. Saya ulangi, UMNO wajib merapatkan saf di kalangan kepimpinannya. Dari rosrep ini saya lihat perwakilan di luar lebih kuat bertepuk daripada perwakilan dalam Dewan Merdeka ni. Saya ingin mengimbau tarjim mafhum surah ataupun surah As-Saff yang menyebutkan sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berjuang untuk membela agamanya dalam barisan yang tersusun rapi. Seumpama mereka satu bangunan yang kukuh. Burnayun marsus. Akar umbi parti serta rakyat amat mendambakan UMNO dan BN menjadi dominan semula. Kepimpinan di pelbagai peringkat perlu meraihkan harapan ini dengan respons positif ke arah menjadikan ia suatu realiti. Kita amat bimbang jika kita terlalu meraihkan perbezaan pendapat sehingga membuka ruang perpecahan dalam kalangan ahli-ahli UMNO dan lebih-lebih lagi ianya akan menjadi parah sekiranya setiap pemilik idea berkembang menjadi qabilah-qabilah yang akhirnya memecah belahkan parti. Untuk menghadapi usaha pecah belah yang dilakukan terhadap UMNO dari luar yang masih belum terhenti adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menjadi seperti lidi seikat yang mampu menyapu kotoran dan menghapuskan persepsi negatif terhadap UMNO dan kita semua. Saya amat yakin dengan rakan-rakan kita yang duduk dalam barisan jemaah menteri yang mewakili UMNO dan Barisan Nasional akan membawa mesej ini di dalam kerajaan. Rakan-rakan kita sebagai timbalan-timbalan menteri dan rakan-rakan kita yang jadi pengurusi JLC. Saya mempunyai keyakinan sepenuhnya kepada menteri, timbalan menteri dan pengurusi JLC yang membawa mesej parti ini. Itulah yang sepatutnya. Syabas saya ucapkan kepada akar umbi dan kepimpinan yang tidak pernah goyah. Walaupun ada kocakan di bumbung kepimpinan, kita tahu adanya pelbagai tawaran jawatan, pembelian pengaruh dan ugutan di peringkat cawangan, namun mereka tetap istiqamah, tetap teguh berada dalam UMNO. Akar tunjang inilah yang memastikan UMNO kukuh sebagai pohon subur untuk memayungi rakyat dan menjadi pengubat rindu untuk UMNO dan BN memimpin kerajaan semula, insya-Allah. Doa dan harapan ini jangan kita gagalkan. Tahniah kepada
barisan kepimpinan di peringkat akar umbi, di mana hampir kesemua 22,000 cawangan yang ada di seluruh negara, kesiapsiagaan untuk mereka meredah kembali pertempuran bagi memenangkan semula UMNO dan BN telah pun bergema. Mereka telah bersedia untuk mengembalikan kebilangan kita yang pernah tersimbah dengan kehinaan akibat kekalahan lalu. Rakan-rakan ketua-ketua bahagian, timbalan, naib, didukung oleh wanita, pemuda dan puteri, saya tabik kerana di peringkat bahagian kepimpinan dan dukungan seluruh saudara-saudari, seluruh jajaran saf kepimpinan cukup kukuh. Tahniah. Biarpun terdapat sedikit keributan, sedikit, ianya hanyalah ribut dalam cawan yang tidak melunturkan semangat kerjasama sepasukan dalam UMNO. Malah di peringkat perhubungan UMNO negeri juga, saya dapati kesatu paduan yang jelas terpancar daripada lontaran pandangan semua pengurusi badan perhubungan yang turut dilibatkan dalam membuat keputusan di peringkat sama ada Biro Politik atau Majlis Tertinggi. Kita ucapkan terima kasih kepada semua pengurusi perhubungan. Pada hari ini kita akan dengar semua pengurusi perhubungan akan berucap sebagai jurucakap negeri-negeri. Kecuali pengurusi perhubungan Negeri Sembilan yang mewakilkan dan memberikan amanah kepada timbalan pengurusi perhubungan yang beliau percayai. Saya amat menghargai pendirian badan perhubungan ini dan khusus untuk pengurusi badan perhubungan UMNO Negeri Kelantan yang telah membuat pendirian yang jelas menyokong keputusan Majlis Tertinggi untuk memutuskan hubungan dan kerjasama dengan Bersatu. Kita menghormati keputusan itu. Marilah kita kembali merapatkan barisan. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Biduk telah berlalu, kiambang perlu bertahun. Mari kita mengorak langkah ke hadapan. UMNO yang pernah terluka dalam PRU yang lalu, biar berlalu. Kita perlu bangkit semula. Harimau terluka, mahu menerkam semula. Kita balut luka lama. Kita cari ubat untuk mengubati penyakit yang hinggap selama ini. Biarpun ubat itu pahit, namun kepahitan ubat itulah yang menjadikan ia mujarab untuk kesembuhan. Perlu saya tegaskan pendirian UMNO bahawa kita tetap keputusan, kita tetap akur, kita tetap bersama dengan keputusan Majlis Tertinggi. No DAP, no UMNO, no ANWAR. No DAP, no ANWAR, no Bersatu di dalam situ. Tidak perwakilan, tidak ada perbincangan sama ada saya atau timbalan atau mana-mana pemimpin dengan mana-mana parti yang saya sebutkan tadi. Secara resmi atau tidak resmi, terutama dengan PKR atau DAP, tidak ada. Yakin dengan kami, percaya dengan kami. InsyaAllah UMNO harus didahulukan. Pendirian ini jelas. Saya ulangi, pendirian ini jelas. Kalau kita mahu berunding pun, bukan sekarang. Kita berunding selepas kita dominan. Selepas PRU ke-15. Setuju? Pengurus tetap, ambil kira itu. Urus dia. Tuan-tuan dan perempuan. Urus dia masuk minit. Tuan-tuan dan perempuan, yakinlah. Sesungguhnya cahaya terang benderang sedang menanti kita di hujung terowong. UMNO tidak akan menoleh ke belakang. UMNO mesti kekal relevan.
UMNO mesti terus dominan. UMNO mesti terus bara. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berserah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bangun dan menghayati lagu yang telah ditayangkan ini. Kita sama-sama bernyanyi.